Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amani binti Nazri, nombor metrik D193-12276. Saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan menceritakan satu ayat yang kita sering baca, yakni tiap-tiap hari kita baca, iaitu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, ayat kelima yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini membawa maksud hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kami juga akan menceritakan serba sedikit yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat kelima dari segi tadabbur atau tafsir, makna setiap perkataan, kisah-kisah yang diceritakan, kaitan dengan amalan harian, pengajaran ayat, ayat daripada surah lain dan sebagainya. Sebelum itu, saya ingin kongsikan mengenai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah satu surah yang sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah ini juga merupakan satu-satunya surah yang menjadi rukun bacaan dalam solat. Ini bermakna tanpa bacaan surah Al-Fatihah dalam solat, solat seseorang itu tidak sah. Sebahagian ulama salaf mengatakan bahawa surah Al-Fatihah adalah rahsia Al-Quran dan rahsia surah Al-Fatihah terletak pada ayat kelima, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita berbalik kepada tajuk kita, iaitu surah Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni sebelum ayat-ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan 4 macam sifat Allah, iaitu ayat pertama, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ayat kedua, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ayat keempat, Allah yang menguasai hari pembalasan. Sifat-sifat yang disebutkan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang hanya Allah sajalah yang mempunyainya. Sebab itu pada ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengajarkan kepada hamba-Nya bahawa Allah sajalah yang patut disembah dan kepadanya sajalah seharusnya manusia memohon pertolongan, dan bahawa hamba-Nya haruslah mengikrarkan yang demikian itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, ayat ini kita perlu dalam kehidupan. Okey, contoh, ramai orang mengeluh tetapi penyelesaiannya sudah ada. Okey. Ya Allah, Engkau titipkan kepada kami berbagai hak, termasuk jasad kami, dan jasad ini akan kembali kepada Allah. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya iaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Okey, dari ayat tersebut, kalau kita ditimpa musibah, kita perlu bersabar, yakin pada diri, inna lillah, yakni kami milik Allah. Contoh, tubuh badan ini milik Allah. Satu saat kita akan kembali kepada Allah dan akan ditanya tentang semua ini. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Insyirah binti Muhammad Syukri, nombor metrik D193-12275. Saya akan menghuraikan secara ringkas mengenai tadabbur surah Al-Fatihah ayat 5. Okey, tadabbur merupakan usaha untuk mencari makna di sebalik zahir suatu perkara. Kalimah tadabbur juga digunakan pada setiap usaha manusia untuk mendalami hakikat suatu perkara. Okey, mari kita lihat surah Al-Fatihah ayat 5. Pertama sekali kita lihat dua perkataan pertama, iaitu iyyaka na'budu, maksudnya hanya kepada engkau kami sembah atau abdikan diri. Okey, persoalan yang timbul, apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Okey, disebut al-insa menunjukkan bahawa setiap ibadah yang dilakukan bagi setiap manusia, maka wajiblah kita menyembahnya dengan sepenuh hati. Okey, selain itu tujuan Allah menciptakan manusia juga untuk beribadah kepadanya. Apa itu ibadah? Okey, ibadah ialah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan atau perkataan yang zahir atau batin yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah rukun ibadah tersebut? Dia ada 3. Yang pertama, cinta. Cinta itu maksudnya kita beribadat kerana mencintai Allah SWT dan beribadat niat kerana Allah SWT. Apabila kita beribadat dengan rasa riak atau menunjuk-nunjuk dalam hati, akan menyebabkan amalan menjadi sia-sia. Okey, yang kedua, takut. Takut itu ialah takut dengan Allah SWT akan menyebabkan kita semakin dekat dan semakin menyembah Allah SWT. Ini adalah hamba yang taat setiap penghambaan dari hati. Okay, yang ketiga, harap. Okay, orang yang mengharap rahmat Tuhannya, yakni Allah SWT, adalah orang yang berakal. Ini merupakan gambaran Allah SWT kepada orang yang sentiasa berharap kepadanya. Okay, jika kita berjaya meletakkan perbuatan atau perkataan kita atas jalan yang dikasihi dan diredai, itu maknanya kita berada di jalan yang lurus. Ada juga manusia yang sedar dia hamba kepada Allah SWT, tapi dia nak ikut cara dia sendiri. Dia mengaku Islam, ucap syahadah, tetapi apabila mahu melakukan ibadah, dia mengikut nafsu dia. Okey, selain itu ada orang yang celaka atau hanya sia-sia saja bila dia menunaikan solat. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sehingga 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maksudnya, maka celakalah bagi orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Okey, walaupun mereka solat tetapi Allah Subhanahu Taala tidak redha kerana mereka lalai dalam melakukan solat. Mereka solat tapi Allah Subhanahu Taala tidak terima sebab mereka hanya melakukan sekadar kewajipan, bukan niat ikhlas kerana Allah. Oleh itu, kita hendaklah muhasabah diri kita, adakah ibadah atau solat yang kita lakukan itu diterima Allah. Selain itu, berkenaan menutup aurat, Allah SWT juga tidak mengatakan secara terperinci mengenai jenis pakaian yang bagaimana, tetapi wajib menutup aurat. Oleh itu, Allah SWT tidak melarang pakai pakaian yang baik, yang mahal ataupun yang murah, asalkan jangan melampau dan melanggar syariat Islam. Kemudian kita perhatikan pula pecahan ayat kedua, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Okey, kat sini maksudnya ialah Allah SWT ialah hanya tempat untuk kita meminta pertolongan. Jangan kita minta ataupun bergantung harap kepada selain daripada Allah SWT. Dan janganlah kita memohon dan merayu kepada makhluk kerana Allah SWT tidak akan redha. Okey, dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang
yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Okey, mengapa kita perlu mohon pertolongan? Antara dua dialog Rasul Ulul Azmi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha' min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, para rasul ini tidak memohon pertolongan daripada makhluk tetapi hanya kepada Allah SWT saja, kerana mereka yakin bahawa permohonan atau permohonan mereka ini akan dimakbulkan oleh Allah SWT yang merupakan pemilik dunia ini, dan inilah sifat orang yang bertakwa. Okey, seterusnya, bagaimanakah cara kita memohon pertolongan? Okey, dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan jalan yang sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Okey, kesimpulannya dapat disimpulkan kat sini bahawa ini cara kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama sabar dan yang kedua ialah solat. Okey, sabar itu bukanlah hanya duduk diam sahaja, tetapi kita berusaha menyelesaikan masalah tersebut, iaitu dengan berfikir dan selesaikan masalah dengan sabar. Okey, kemudian solat untuk memohon dimudahkan segala urusan, kerana dengan solat kita dapat berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini jugalah merupakan cara Rasulullah SAW meminta dan memohon pertolongan daripada Allah apabila di dalam kesusahan. Dan Rasulullah juga merupakan contoh tauladan yang terbaik kepada umat manusia. Maka contohilah Rasulullah SAW. Okay, sekian sahaja daripada saya. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nasuha binti Khairul Nizam, bernombor bateri di 19311897. Okey, untuk yang seterusnya berkaitan dengan huraian makna setiap perkataan. Okey, seperti yang kita tahu, surah Al-Fatihah ayat yang kelima iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang membawa maksud hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Okey, untuk Iyyaka na'budu ni dia membawa maksud hanya kepadamu kami sembah. Okey, ayat ini dia merupakan pernyataan berlepas diri daripada kemusyrikan. Okey, sebagai contoh, maksud untuk na'budu itu sembah, ialah dengan kita makhluknya ni beribadat kepada Allah. Itu maksud na'budu tu, iaitu sembah Allah, beribadat kepada Allah. Okey, manakala untuk iyyaka nasta'in, yakni hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Okey, untuk ayat ini dia merupakan sikap berlepas diri kita ni dari segala upaya dan kekuatan, serta menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai contoh, maksud memohon pertolongan ni ialah dengan kita ni, makhluknya ni, berdoa kepadanya dengan bersungguh-sungguh. So dia berkaitlah dengan ni, na'budu dengan nasta'in ni. Okey, untuk yang seterusnya, kenapa kalimah iyyaka na'budu ni didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Okey,
kalimah iyyaka na'budu ni didahulukan dari iyyaka nasta'in ni kerana ibadah kita ni kepadanya merupakan tujuan yang penting. Okey, dekat sini dah bagi tahu yang beribadah ni lah tujuan yang sangat penting bagi kita sebagai makhluknya. Sedangkan permohonan pertolongan ni dia merupakan saranan untuk beribadah. Okey, maka poin dia kat sini yang lebih penting ni mesti didahulukan dari yang kurang penting. Okey, bukannya untuk memohon pertolongan yakni berdoa kepada kita tak penting, tapi dia cuma kat sini dia nak poin dia yang jelas ialah yang lebih utama ialah beribadah kepadanya. Okey, untuk yang seterusnya kita akan bahaskan dari segi penggunaan bahasa. Okey, penggunaan kata iyyaka sebelum na'budu tu menunjukkan bahawa hanya kepada Allah saja kita kena sembah. Okey, tapi dalam bahasa Arab ni boleh je nak letakkan perkataan iyyaka selepas na'budu. Tapi makna dia tak tepat, makna dia tak eksklusif. Okey, maknanya kalau ayat macam tu dia boleh lagi nak dikatakan menyembah makhluk yang lain. Kiranya dia tak tepat lah. Tapi kalau makna ayat dalam surah Al-Fatihah ni, cara susunan dia menunjukkan kita ni tak akan sembah dah selain daripada Allah. Kita hanya akan sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kiranya cara susunan ni dah cantik dah. Iyyaka na'budu dari segi penggunaan bahasa Arab. Okey, kenapa ayat ni dia menggunakan perkataan kami? Contoh macam na'budu dengan nasta'in tu, nun tu. Okey, sedangkan yang mengucapkannya adalah seorang sahaja. Okey, ini adalah kerana kita semua adalah hamba-Nya dan kita ni adalah salah seorang dari mereka yang sedang melakukan solat kepadanya dengan beribadah kepadanya. Tambahan pula kalau kita ni melakukan secara berjemaah, lagi berlipat kali ganda lah pahala yang kita dapat. Okey, itulah maksud dia. Okey, kita akan teruskan dengan kalimah wa iyyaka nasta'in yang membawa maksud hanya kepada engkaulah sahaja yang kami meminta pertolongan. Okey, tafsir kalimah ni dia terdapat dalam surah Ghafir, iaitu daripada Hamim tu. Okey, ia juga dinamakan sebagai Hamim Mukmin dalam surah yang ke-40. Okey, penggunaan pertolongan kepada Allah ni dia bukanlah permintaan pertolongan yang biasa-biasa. Okey, penggunaan dari segi bahasa ianya adalah pertolongan yang kita perlukan di saat kita memerlukannya. Makna nasta'in ni adalah pertolongan yang kita tak boleh buat sendiri. Macam ianya mesti memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah jenis pertolongan yang kita dah ikhtiar dari pihak kita, tapi kita hanya memerlukan Allah sahaja untuk menyelesaikannya. Contohnya macam berdoa lah kan. Bukannya macam hanya minta pertolongan je tapi tak buat apa-apa. Macam exam lah. Kita exam, kita ni berdoa, kita berdoa supaya kita berjawab, tapi kita tak ada usaha. So macam tu tak boleh lah. So kita kena selaraskan lah untuk Allah makbulkan apa yang kita nak tu. Susunan dalam ayat ni ia menyebut tentang ibadah, kemudian baru disambung dengan berdoa kepada Allah. Okey, ini adalah kerana doa ni adalah salah satu dari ibadah yang dilakukan oleh kita. Macam setiap kali kita habis solat mesti kita kena doa kan. Okey, maka dengan itu Allah ni dah menyebut ibadah ni dalam bentuk umum sebelum diberikan pengkhususan ibadah, iaitu doa. Ini adalah kerana doa adalah salah satu daripada ibadah. So kat sini dah susun cantik dah makna setiap perkataan tu. Okey, sekianlah daripada saya. Harap semua fahamlah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Noorman Sarah binti Rosli. Nombor matrik saya D183108777.
Saya akan menceritakan kisah-kisah yang terdapat dalam tafsir Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kisah yang terdapat dalam video tersebut adalah apa yang saya dapat 5 kisah. Kisah yang pertama menceritakan kisah kaum kafir ni dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir ni dia membuat perbincangan dengan Nabi Muhammad SAW bahawa dia ini ingin bertolak ansur dengan agama Islam. Tetapi apa yang dicakap, apa yang diorang cakap tu tak sesuai dengan apa yang mereka kata buat. Contohnya macam mereka hari ini disembah Allah Subhanahu Wa Taala, esok disembah berhala. Kisah ni diceritakan dalam surah Al-Kafirun ayat yang ke-6. Kisah yang kedua yang terdapat dalam video tersebut ialah berkait dengan kisah seorang Dajjal. Dekat sini dia nak bagi tahu kita sebagai umat Islam kena berhati-hati dengan orang yang berilmu atau berpengaruh yang mengeluarkan fatwa atau pendapat yang dapat mengelirukan masyarakat, sedangkan bukan dalam bidang yang mereka cuburi. Contohnya dia seorang pakar sejarah, tetapi dengan secara tiba-tiba dia mengeluarkan fatwa atau pendapat mengenai ilmu agama ataupun mengeluarkan sesuatu hukum tanpa mempelajarinya. Kisah yang ketiga adalah mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaik pulih Kaabah yang rosak akibat bencana banjir yang besar. Nabi Ibrahim ni dibantu oleh anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kaabah yang dibaik pulih telah ada sejak berzaman yang lalu. Disebabkan itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membaik pulih Kaabah yang sedia ada. Kisah yang keempat mengenai kisah seorang si Fulan dengan Nabi Muhammad SAW. Si Fulan dengan Nabi Muhammad ni sedang solat di masjid. Si Fulan itu menunaikan solat di samping Nabi Muhammad SAW. Selepas si Fulan ni selesai menunaikan solat, kemudian Nabi berkata kepadanya, "Solatlah engkau kerana engkau belum solat." Seterusnya si Fulan mengulangi solatnya kembali sebanyak 3 kali. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap berkata sedemikian. Selepas itu si Fulan ni bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah lagi aku hendak solat?" Selepas itu Nabi Muhammad pun menjawab, "Sempurnakan semua rukun-rukun solatmu, sempurnakan wudukmu dan hendaklah kamu menghadap kiblat ketika menunaikan solat." Seterusnya, kisah yang kelima ialah mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan harta yang melimpah ruah dan zuriat yang baik dan soleh-solehah. Kemudian Allah uji lagi Nabi Ayub ni dengan Allah ingin melihat kekuatan iman yang dimiliki Nabi Ayub terhadap Tuhannya. Allah menghantar ujian lagi. Seperti hari pertama, Allah menghancurkan harta yang dimiliki, ternakan mati, tanaman kebunnya terbakar. Hari kedua pula, Allah mengambil zuriat Nabi Ayub, yakni dengan mematikan anak-anaknya 12 orang sekaligus. Tetapi iman Nabi Ayub ni tidak pernah berganjak sedikit pun, bahkan berlipat kali ganda berlipat kali gandanya kepada Allah. Imannya tidak menurun kepada Allah. Sedangkan Allah datangkan ujian yang bertubi-tubi kepadanya hanya sekelip mata. Dan ketika Nabi Ayub ditimpa penyakit, beliau tidak meminta doa untuk Allah menyembuhkan penyakitnya. Sebaliknya, Nabi Ayub memilih untuk sabar. Sedangkan beliau ni ialah seorang Nabi.
Doa beliau dimakbul oleh Allah. Beliau malu untuk meminta kesembuhan daripada Allah kerana beliau sedar ujian yang menimpanya selama 7 tahun hanya sekejap berbanding nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya selama 20 tahun. Beliau tidak pernah mengeluh terhadap ujian yang diberi kerana nikmat Allah lebih banyak berbanding ujian terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadil Iliani binti Hamdan. Nombor matrik D1831130. Okey, saya akan membentangkan tajuk yang seterusnya, iaitu kaitan dengan amalan harian. Okey, iaitu pada ayat 5, iaitu dalam surah Al-Fatihah, bermaksud hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Okey, maksudnya di sini jika kita ayat dalam surah Al-Fatihah ni memberi kita mukjizat dan penawar bagi kita, bagi segala penyakit ataupun masalah yang ditimpa kepada kita. Okay, ayat yang kelima ni juga dalam surah Al-Fatihah begitu dekat dengan kehidupan kita dan ia berkait rapat dengan tugas kita. Tidak kiralah sebagai ibu bapa, pekerja ataupun sebagainya. Okey. Yang pertama, jika kita ditimpa masalah ni, kita memohon doa daripada Allah supaya dapat menyelesaikan masalah kita dengan lebih cepat dan tenang. Dan yang kedua pula, jika kita keluar rumah bila perlu saja, kita perlulah membaca bismillah sebanyak 3 kali dan membaca Al-Fatihah 1 kali dan ayat kursi, iaitu membuatkan kita niat tu Allah akan lindungi kita daripada segala bahaya dan kejahatan. Dan yang ketiga pula, penyakit yang sukar sembuh ataupun serius. Maksudnya sini, jika kita niat dalam hati kita minta diringankan segala penyakit kita dan minta kita sembuh dan segala penyakit kita, dan untuk kita kuat dalam beribadah lah. Beribadah. Jadi dalam penyakit yang sukar sembuh ni, kita membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali dan kita tiup dalam air, kita minum dan mandi dan mengulangi tersebut. Jadi dalam kaitan dengan amalan ini, kita dapatlah amalkan setiap hari untuk setiap kali kita solat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawwarah binti Najlan. Nombor matrik D1831095. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu pengajaran dan kesimpulan daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni telah menjadi surah yang paling agung kerana boleh dijadikan penawar dan penyembuh dalam pelbagai penyakit. Surah Al-Fatihah ni juga telah menjadi rukun solat kerana surah Al-Fatihah perlu dibaca pada permulaan solat. So kesimpulannya, kita ni sebagai umat Islam harus bersyukur kerana mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan harian kita, kerana surah ini cukup sempurna sebagai pedoman untuk menuju di jalan yang benar. Sekian.